Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Bersama kita mengetahui laporan-laporan semasa dari luar negara yang dibawakan khas oleh koresponden-koresponden TVS dari Singapura dan Jakarta, Indonesia. Dan antara laporan-laporan yang akan kita ketahui hari ini ialah mungkin mengenai kemaskini vaksinasi COVID-19 di Singapura yang akan dilaporkan oleh Puan Masita, koresponden TVS dari Singapura, dan juga lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Istana Merdeka Jakarta, Indonesia pada 4 sehingga 5 Februari 2021 yang akan dilaporkan oleh Encik Syukri Ishak. Baik, sebenarnya Puan Masita sudah pun berada bersama dengan kita pada hari ini di sana. Assalamualaikum Puan Masita. Salam Syira. Jumpa lagi kita minggu ini. Jumpa lagi, Alhamdulillah masih bernafas. Dan kita sebenarnya tertarik dengan latar belakang dan keberadaan Puan Masita sekarang ini. Boleh kongsikan sedikit tak di mana lokasi Puan Masita berada sekarang? Ini pejabat lah. Saya berada di tingkat 10 dan berhadapan dengan sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura di sini street. Di belakangnya tu Syira ialah Fort Canning. Tempat kita boleh beriadah lah, boleh menaik tangga untuk naik ke atas dan boleh melihat sebahagian dari Singapura di sini. Tentang masa nanti terlintang langsung dari Singapura. Baik, jadi kita nak teruskan dengan laporan yang Puan Masita ingin bawakan. Adakah kali ini perkongsian berkaitan masih berkisar tentang vaksinasi di Singapura? Jadi silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah masuk ke minggu pertama bulan 2 Februari. Jadi ada baiknya saya rasa saya kemaskinikan dulu dah data terkini COVID-19 di sini. Berbeza dengan Malaysia, Singapura sekarang ini berdepan dengan kes import berbanding kes komuniti dan setakat ini masih boleh dikatakan terkawal. Setakat 4 Februari, jumlah jangkitan di sini mencecah 59,602 kes. Republik ini mengklasifikasikan 2,802 sebagai kes import, 2,314 kes komuniti, manakala 54,508 melibatkan penghuni asrama pekerja asing. Setakat ini hanya 3 kluster yang ada setakat inilah. Jika dilihat statistik mingguan, overall the number of new cases in the community has increased from 1 case in the week before to 3 cases in the past week. The number of unlinked cases in the community has also increased from 9 in a week before to 2 cases in the past week. 199 confirm cases positif yang dilaporkan antara 29 Januari hingga 4 Februari. 112 disahkan positif melalui serologi test, 35 negatif dan 52 masih menunggu keputusan. Sejak kini seramai 29 orang meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19 di Singapura selepas setahun lah, hampir setahun berlangsung wabak ini di sini. Baik, berbalik kepada vaksinasi COVID-19, sebelum ini rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura telah diberikan vaksin pertama sekitar 13 Januari 2021. Jadi kita nak tanya, mungkin ada kemaskini terkini berkaitan vaksinasi untuk rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura ini? Ya, betul Syirah. Ada sejumlah rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Pernah saya katakan sebelum ini lebih 50,000 orang yang tersekat lah, tidak dapat pulang ke Malaysia dan mereka harus tinggal di sinilah. Mereka merupakan antara lebih 6,000 individu yang telah mendapatkan suntikan kedua vaksin COVID-19 Pfizer BioNTech di sini sekaligus melengkapkan regimen penuh vaksinasi itu. Saya sempat bertemu salah seorang daripada mereka, nama pun unik, Imran Asfata Ibrahim yang berasal pada Johor pada 3 Februari lalu, di mana beliau pada hari beliau menerima suntikan kedua di sebuah poliklinik di Pioneer di sini.
Beliau dan rakan Hmm. senegara kebetulan bekerja dalam sektor marine, antara sektor yang diberi keutamaan untuk vaksinasi di sini. Mhm. Mereka menerima seperti sudah cakapkan tadi secara berperingkat sejak awal Oh, Januari lepas. Menurut okey. kenyataan Kementerian Kesihatan Singapura, sehingga 2 Februari lebih 175,000 individu telah menerima dos pertama, dan kira-kira 6,000 sudah menerima dos kedua sekaligus melengkapkanlah proses vaksinasi itu. Dalam masa 2 Hmm. minggu, Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan mereka akan dilindungi sepenuhnya daripada COVID-19. Untuk pengetahuan penonton juga, Pfizer BioNTech ini adalah vaksin Mhm. COVID-19 pertama yang digunakan di Singapura, dan Mhm. Penghantaran pertama berlaku pada 21 Disember lepas, sekaligus program vaksinasi bermula pada 30 Disember. Singapura pada 3 Februari lepas juga telah meluluskan satu lagi vaksin keluaran Moderna sebagai vaksin kedua lah untuk digunakan di negara ini, Mhm. dan dijangka tiba pada pada bulan hadapan Syura. Setakat ini Mhm. untuk menerima vaksin adalah secara sukarela. Singapura Mhm. telah memperuntukkan kepada rakyatnya sendiri dan penduduk pemegang pas jangka panjang, dan ianya setakat ini diberikan secara percuma. Sudah. Terima kasih Puan Masita untuk laporan mengenai kemas kini vaksinasi COVID-19 di Singapura yang dikongsikan kepada penonton koresponden TVS pada hari ini, dan kepada anda yang sedang menonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Masih lagi bersama saya Syira Abang Mansur dalam koresponden TVS. Baik, untuk perkabaran daripada Indonesia, Jakarta, Indonesia, kita bersama dengan Encik Syukri Ishak. Ya, Encik Syukri. Ya Syira, apa khabar? Ya semuanya. Sihat Alhamdulillah. Ni Encik Syukri kat mana ni? Saya sekarang berada di kawasan berdekatan dengan Istana Merdeka. Tempat Mhm. berlangsungnya acara rasmi pertemuan Perdana Menteri Malaysia dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Presiden Malaysia Joko Widodo. Dan mengenai lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia, seperti yang kita tahu, Indonesia juga masih mencatatkan kes peningkatan COVID-19 yang tinggi. Jadi mungkin bagaimana SOP kesihatan COVID-19 yang ditetapkan pada lawatan tersebut? Ya Syira, lawatan Perdana Menteri ini dilaksanakan di bawah protokol kesihatan SOP yang ketat. Lawatan ini Mhm. termasuklah maksudnya lawatan dalam suasana protokol kesihatan yang ketat, termasuklah semua delegasi perlu menjalani saringan kesihatan atau swab test sebelum berlepas Mhm. ke Jakarta, selepas tibaan di Jakarta, serta pelaksanaan kuarantin bagi Mhm. delegasi sebaik saja mereka pulang ke Malaysia. Kalau kita lihat menyedari kepentingan hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia dan cabaran pandemik masa ini, Perdana Menteri sendiri meminta agar lawatan ini diadakan secara singkat. Dalam tempoh hanya 24 jam. Perdana Menteri tiba semalam Mhm. dan lawatan ini hanya Mhm. berlangsung dalam tempoh 24 jam, dan pihak Indonesia juga menghormati permintaan ini. Dan kalau kita lihat pada mulanya majlis sambutan negara dirancang di Istana Bogor, tapi kemudiannya Mhm. ditukar ke lokasi di Istana Merdeka yang hanya terletak tidak sampai 1 kilometer dari hotel penginapan Perdana Menteri. Kerana pihak Indonesia memahami bahawa situasi dan kepentingan logistik semasa pandemik ini. Mhm. Dan kita pun sedia maklum mengenai lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Istana Merdeka, Jakarta, Indonesia. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjutlah mungkin mengenai signifikan ataupun kepentingan lawatan kerja rasmi ini diadakan. Silakan Cik Syukri. Ya Syira, lawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia adalah lawatan pertama Perdana Menteri. Mhm. Kelazimannya memang menjadi tradisi bahawa Perdana Menteri Malaysia akan berkunjung ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, Presiden Indonesia akan melakukan lawatan rasmi pertamanya ke Malaysia. Itu menunjukkan hubungan yang akrab antara Malaysia dan Indonesia. Lawatan Mhm. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin juga adalah bagi memenuhi jemputan khas daripada Presiden Joko Widodo
selepas Tan Sri Muhyiddin dilantik menjadi Perdana Menteri ke-8 pada Mac 2020. Ketiganya terdapat beberapa perkara yang menyentuh kepentingan kedua-dua negara yang memerlukan perbincangan di peringkat tertinggi, perbincangan secara bersemuka, perbincangan secara hati ke hati. Banyak isu-isu berkaitan ekonomi, isu keselamatan, isu-isu serantau. Sebab Malaysia dan Indonesia sangat dekat. Jadi perbincangan itu tak sepatutnya hanya menerusi webinar atau di alam maya, tapi memerlukan perbincangan bersemuka dari hati ke hati. Banyak isu yang berkepentingan bersama antara Malaysia dan Indonesia. Ya, Syirah. Dan bagaimana pula kenyataan bersama Perdana Menteri dan Presiden Indonesia mengenai lawatan? Ya, Syirah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kenyataan bersama menyentuh beberapa isu, antaranya berkaitan isu Myanmar. Malaysia dan Indonesia memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang dilihat merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara pertahanan. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Jadi Malaysia dan Indonesia bersetuju supaya kedua-dua menteri luar diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara itu dengan lebih mendalam. Perkara kedua yang dibincangkan antara Perdana Menteri dan Presiden Jokowi adalah berkenaan skim rundingan Reciprocal Green Lane atau RGL yang bertujuan untuk merangsang semula perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan Indonesia dalam tempoh pandemik COVID-19. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan daripada Jakarta, Indonesia. Dan Encik Syukri akan bersama-sama dengan kita pada setiap hujung minggu untuk membawakan laporan semasa dari sana. Baik, jaga diri di sana Encik Syukri. Terima kasih Syirah. Terima kasih Syirah. Baik, episod Koresponden TVS untuk kali ini berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton Koresponden TVS bersama saya Syirah Abang Mansur. Jaga diri Malaysia.